Hari ini adalah hari permulaan untuk satu siri yang baru dalam bulan Desember. 那么这一个呢，是对在12月呢，我们将开始一个新的系列。 Ini adalah permulaan untuk semua siri selama 4 ataupun 5 siri mengenai tema Christmas pada tahun ini yang bertajuk Di manakah dia atau Where is he? 所以这一集的系列的主题叫做他在哪儿。 Dan untuk itu kita mau melihat kebenaran firman Tuhan bersama-sama sebagai panduan kita untuk permulaan siri ini sepanjang bulan Desember. 所以呢，我们今天早上就看神的话来开始，就是一系列的来认识关于这个主题。 Mari kita berdoa dulu. Alice akan pimpin kita dalam 好， doa. 我们一起来祷告。天父上帝，愿你的话语向我们启示，愿你的话语向我们的心开启，让我们的心窍被打开，让圣灵来照亮，能够听到你的话语，对我们每一个人，你的真理使我们得以自由。我们感谢主，奉耶稣的名祷告。 Amin. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6 dan 7 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan dan maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. 这里以赛亚书55章6到7节说：当趁耶和华可寻找的时候寻找他，相近的时候求告他。恶人当离弃自己的道路，不义的人当除掉自己的意念，归向耶和华。耶和华就必怜恤他。当归向我们的神，因为神必广行赦免。 Soalan di manakah dia sebenarnya adalah tema untuk Christmas pada tahun 2021 untuk All Saints Cathedral. 他在哪儿是我们今年圣诞节的也是我们诸圣座堂的大主题。 Soalan ini ditanya oleh dua sebab atau dua keadaan. 那么有人会问他在哪儿呢？这个问题呢，其中是有2个原因。 Ada orang bertanya soalan di manakah dia, where is he, where is God, sementara mereka benar-benar ingin mencari Tuhan dan mengenal Tuhan. 有人问说他在哪？神在哪里呀？第一个原因就是此人呢，他知道自己需要主，他要真诚的寻求主。 Tapi ada satu kumpulan lain lagi yang bertanya, where is he, where is God, dalam keadaan yang mungkin marah, dalam keadaan kecewa dan juga tidak ada pengharapan. 有第二种人问呢，神在哪里啊？他在哪呢？是可能因为他正在处在一种他个人生命的挑战，然后是一种生气的一种情绪之下，问神在哪里。 Orang bertanya, di manakah dia, di manakah Tuhan semasa keluarga saya kena COVID-19? 所以有一些人问神啊，你在哪里呀？因为他的家人受感染了。 Di manakah Tuhan waktu saya kehilangan kerja dan kehilangan sumber pendapatan? 有些人问神啊，你在哪？难道你没看见我没有工作做吗？我失业了。 Di manakah dia waktu keluarga saya ada krisis berantakan? 也有人问神啊，你在哪里啊？你没有看到我家庭现在面对困难吗？ Dan orang terus bertanya, di manakah dia, di mana Tuhan ini? Dan ini menjadi satu seruan menyalahkan Tuhan. 有一些人问说神啊，你在哪？好像怪罪神那样，就是神啊，这是你的错。 Christmas akan datang kita akan bercakap mengenai dua orang yang bertanya di manakah dia, yaitu orang Majus yang mencari Yesus dengan Raja Herodes yang mencari Yesus untuk membunuh dia. 所以在这里呢，我们在圣诞节里面，我们也看到有2种人寻找耶稣呢，一个就是要杀他，一个就是要寻见他的。 Soalan ini di manakah dia selalu ada di dalam setiap hati ramai orang. 其实呢，我们很多人心中都不断在问神啊，你在哪？ Pagi ini saya ingin memberi kita dua contoh, dua orang yang menjadi contoh mengenai mereka yang mencari di manakah Tuhan. 所以接下来我们会看有2位呢，他们是寻找神的。 Contoh yang pertama adalah Naaman yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja, 2 Kings chapter 5 verses 1 to 13, 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 13. 第一位就是乃曼元帅，在列王记下第5章1到13节，我们会看见他的事迹。 Very briefly, Naaman adalah seorang yang luar biasa. Dia adalah ketua tentara yang luar biasa dan sangat dikasihi
Uli itu rajanya atau tuannya sendiri. 因为拿曼元帅呢，他在他自己的主人面前尊伟大， Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu ada satu masalah, seorang pahlawan tentara sakit kusta. 所以呢，因为乃曼呢，那么耶和华就他是个大能的勇士，只是这个勇士他有个问题，就是他长了大麻风。 What is kusta? Leprosy, right? Yes. Yeah, okay. 大麻风。 Ya, di tengah-tengah kekuatan Naaman sebagai orang yang hebat, dia ada satu masalah yang orang mungkin tidak tahu. 所以他虽然外在看来是个大能的勇士，但是他里面有个问题是别人不知道。 Di tengah-tengah kehebatannya sebagai ketua tentara dan dikasihi oleh ramai orang, termasuk tuannya, dia ada masalah kusta yang menjadi masalah besar dalam kehidupannya. 所以他是大能勇士，他受很多人的尊敬，但是他呢却长了大麻风。 Saudara-saudari, kadang-kadang di tengah-tengah kehebatan kita, luar biasanya kita, ada kusta-kusta kecil di dalam hidup kita yang kita mungkin perlu sadari. 所以这好比呢，有时我们很有能力、很有才干、很厉害，但是其实在我们里内呢，我们有一些的元素就是很像长大麻风，看不见的在我们里面。 Kalau itu adalah masalah yang kita anggap kecil, tapi sebenarnya besar impaknya atau kesannya dalam hidup kita, lebih baik ditangani lebih awal. 所以有时候我们觉得这个问题在我们里面是很小的，没关系的。但是呢，有时候更小问题的时候，就要赶快去处理，会比较好。 Saudara-saudari, Naaman ini orang Aram pernah keluar dan dalam ayat 2 dikatakan membawa tertawan seorang anak perempuan, yaitu dari negeri Israel. 所以这里第2节他讲到呢，乃曼他们从以色列国掳了一个小女子，跟着他们一起。 Lihat bagaimana Tuhan begitu baik kepada Naaman di tengah-tengah keperluannya untuk disembuhkan. Tuhan telah mengutus seorang anak perempuan dari negeri Israel yang menjadi pelayan pada istri Naaman. 所以呢，神就预备了这个小女子，就是留下来服侍乃曼的太太。 In the eyes of man, she was very insignificant. She was just a helper in the house. 所以其实这个小女子虽然跟着乃曼服侍他的太太，但是其实她是没有很清楚的名分的。 She was just a young girl, and she was actually kept as a captive by this great man. 所以她只是一个小女子，而且是无名字的，她是被掳过来的。 Tapi kita tidak tahu bahwa sebenarnya Tuhan mengutus anak perempuan ini kepada keluarga Naaman untuk satu tujuan penting. 谁知道呢？神会用这个小无名分的小女子呢，向乃曼元帅说话。 Mungkin dia mendengar masalah tuannya, tiap-tiap hari bercakap mengenai kusta itu dalam hatinya, dalam hidupnya. 可能他有听见过他的老板就是乃曼说：“哎呀，我有这个麻风的问题哦。” Pada suatu hari dia tidak tahan lagi, dalam ayat 3 berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. 所以有一天呢，他就跟他的老板娘说，和 Mr. 老板娘说，巴不得我的老板可以见下这个撒玛利亚的先知，能够医治好他的麻风病。 Ada reasons, ada sebab dia mau mencari Tuhan, tapi Tuhan sendiri membakalkan seorang yang dia tidak sangka boleh menolongnya pada waktu itu. 其实神知道乃曼是要寻求医治，但是却想不到是透过这个小女子呢来指引他。 Wanita ini telah mencadangkan sesuatu yang penting untuk tuannya. 所以这个小女子她向她的老板提议了什么呢？ Walaupun dia kecil, walaupun dia insignificant, tapi dia telah mencadangkan sesuatu bantuan yang terbesar bagi tuannya sendiri. 虽然她身份很微小，但是她还是向乃曼提成了一个意见。 Let me say this to all of us: no matter how insignificant we are, how small we are, if God touch your life and He will use you for His glory, you will do great things for God. 所以这里就是说，无论我们觉得自己身份名分多小，有一天当神摸着我们的生命的时候，一样会被神大大使用。
Mungkin kita rasa kecil, mungkin kita rasa tidak penting, tetapi bila Tuhan menyentuh kita dan mengangkat kita, Dia tahu apa yang Dia akan lakukan untuk kita, untuk kemuliaannya. 有时候我们觉得自己很渺小，很没有能力，但是有一天当神来到的时候，他要用我们的时候呢，是一个很好的事情。 Dalam case ini, seorang perempuan yang tidak dikenali menolong seorang perempuan yang sangat terkenal dan besar. 所以这里一个对比，就是一个无名分的小女子被掳的这个的仆人，向他的主人呢提成这么大的一个的意见。 Tapi itu tidak senang kerana di dalam ayat yang ke-4 sampai ayat 14 ada suatu penemuan-penemuan penting yang dialami oleh Naaman. 但是呢，在第4节我们看到呢，就是乃曼他有一个这样的经历。 Di dalam ayat 4, pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, itu kepada Raja Aram, dan dikatakan mengenai seorang perempuan Israel ini yang memberikan satu cadangan kepada dia. Dan ayat 5 dikatakan Raja Aram itu, baik pergilah dan aku akan mengirimkan surat kepada raja. 所以在第4、第5节说，乃曼进去告诉他的主人，以色列国的女子如此说。亚兰王说：“你可以去，我也答信于以色列王。” Kita perlu sadar bahwa perempuan Israel itu mengatakan jumpa seorang nabi di Israel, tapi sekarang daripada raja kepada raja, bukan lagi kepada seorang daripada itu Aram kepada seorang nabi di Israel. There is something wrong. Instead of meeting the prophet, they are going to meet the king. 所以，因为这小女子是说可能要遇这个的先知，但是到王这里的时候呢，他却指引乃曼说：“你可以遇另外一位的王，而不是先知。” The ways of God was for this Naaman to see the prophet instead of the king, but somehow because something wrong in the communication, then things gone wrong. You are going to see this. 因为乃曼呢，他应该是要去看遇这个先知的，但是在王这里的沟通里面就出现了一些的问题。 Ayat 6 mengatakan, ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sampaikanlah surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepada Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. 所以现在就变成呢，乃曼的王就给了一封信，写给以色列王，信上说：“我打发臣仆乃曼去见你。” 你借到这信，就要治好他的大麻风。 Cadangan asalnya perempuan Israel itu adalah jumpa nabi, tetapi bila mereka buat jumpa raja pula, bukan jumpa nabi. 是因为小女子的意见就是说遇那个撒玛利亚的先知，但是到王这里来的时候，就变成了遇以色列的王，对象换了。 Dan di dalam ayat 7 ada satu reaksi yang sangat negatif. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi dia kata, lebih teruk lagi, dia mulai rasa suspicious. Dia kata, sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku, dia cari pasal, dia kata. 所以就变成这以色列王收到这个信之后呢，他就吓到，然后经文说什么撕裂衣服，说我岂是神，能使人死人活呢？这人竟打发人来叫我治好他的大麻风。他认为这一封信呢，就是对他有一个攻击性而来的。 Kita lihat bahwa rancangan Tuhan itu begitu bagus melalui seorang perempuan memberitahu supaya jumpa Nabi, tetapi iblis juga coba mengacaukan rancangan itu supaya tidak akan jadi kenyataan. 那其实看来神的旨意是美好了，就是小女子说去见撒玛利亚的先知，但是呢，其实撒旦也在搅扰，就是便要去见以色列的王来解决问题。 Saudara-saudari, kita mesti tahu bahwa rancangan Tuhan itu harus jatuh di tangan orang yang tepat untuk melaksanakan kehendak Tuhan.
所以我们应该警醒，就是上帝的计划跟旨意呢，应该放在适合的人当中的手中。Kadang-kadang Christmas kalau jatuh di tangan ahli politik jadi politik. 有时候，如果圣诞季节变成一种的政治化，那么整个圣诞就是很政治了。Kalau Christmas jatuh di tangan businessman, dia akan jadi bisnis. 所以，如果圣诞节是在做生意的人当中，那个圣诞也是很生意化。Kalau Christmas jatuh di tangan entertainer ataupun orang-orang yang terlibat dalam industri hiburan, dia akan jadi hiburan semata-mata. 同样的，如果圣诞是在落在这些的娱乐的圈子当中，整个圣诞也就变成是娱乐性的。Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sangat penting untuk memperhatikan supaya rancangan Tuhan itu tidak jatuh di tangan orang yang salah. 所以我们要非常的注意，让神的旨意跟计划呢，不落在错的人手上。Rancangan Tuhan untuk menyembuhkan Naaman harus jatuh di tangan seorang yang bernama Nabi, bukan kepada raja pada waktu itu. 所以呢，正确来讲呢，神的工作应该是归在先知该做的事情上。Saudara, all sins harus jatuh di tangan Tuhan, bukan di tangan orang yang mungkin tidak kenal Tuhan. 所以同样的，我们诸圣座堂也应该在神的手中，而不是在别人的手上。Harus di tangan para pemimpin yang takut akan Tuhan, supaya rancangan Tuhan untuk katedral akan dilaksanakan dengan sebaik mungkin dalam kesetiaan kepada Tuhan. 所以我们教会的事情也要托付在敬畏神的人的手中来进行。Bukan kepada raja-raja, bukan kepada orang yang hebat-hebat, tapi kepada orang yang takut akan Tuhan seperti nabi-nabi pada masa dahulu. 所以不是归在国王或者是政治家手上的。Oh, saya memuji Tuhan sebab di dalam ayat 8 segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannya pesan kepada raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku. Let him come to see me instead of seeing the king. 后来以利沙就听见这个事情了，就说：“哇，这个以色列王这么惨，要撕裂衣服。”然后就打发人见王说：“你为什么撕了衣服呢？可以把那个人到我这里来。” Saya tidak hadir di sini kali-kali, tetapi saya tahu Presiden itu banyak kali bercakap, do God's will in God's way instead of cara-cara manusia. 虽然我没有很常在我们的中文崇拜，但是我常常知道我们的David 牧师常常都有跟我们传达，我们要遵神的旨意来做事情。 Jadi Elisa kata, oh suruh jumpa saya, ini urusan Tuhan, ini urusan saya, bukan urusan raja, bukan urusan orang lain. 所以先知以利沙就说：“让乃曼来见我吧，这个不是人的事情，这个是神的事情。” Tujuannya adalah supaya tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. 因为这个行动呢，就是要让大家知道，在以色列当中有先知。 Jadi bila mengatakan ada seorang nabi di Israel bermaksud ada Tuhan di Israel itu, bukan nabinya Tuhan tapi Tuhan yang disembah dan dilayani oleh nabi. 所以有以色列以色列当中有先知，有神在当中。 Kemudian ayat 9, kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. 所以乃曼就骑着马到以利沙的家。 Tapi ada masalah lagi, ayat 10, Elisa tidak keluar jumpa itu Naaman. Macam nakal juga dia. 但是这个先知以利沙就奇怪哈，乃曼来到了，他没有出去见他。 Itu sama seperti orang mau jumpa Din, tapi yang dijumpa si Van Mei itu PI-nya. Bukan saya akan jumpa sama saya. Siapa tidak marah kan? 所以就想你来到 office 我们要见做堂长，但是来见的是樊美不为什么不是老板啊？是不是？ Ya, ini yang Elisa kata. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. 所以以利沙就打发一个人跟乃曼讲：“你去约旦河中沐浴7回，你必复原得洁净。” Sudahlah, tidak jumpa, disuruh mandi 7 kali lagi. 所以那个脸都还没见到面呢，就被叫去说：“你去沐浴7次，回来必复原。” Kemudian Naaman pun cakap dalam ayat 11,
Pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya dia ada fikiran sudah. Setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Tapi itu tidak, dia kata. 哦，难怪乃曼非常的生气，就走了，就说：“我想他必定出来见我，站着求告耶和华，他的神的名，在患处以上摇手治好这大麻风。”但是完全都没有这个动作。 Kemudian egonya mulai keluar dalam ayat yang ke-12. Bukankah Abana dan perper sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Dia kata, wah bukan main bel lagi. Dia membanding-bandingkan. 然后乃曼又在埋怨了，他说：“大马色的和亚巴拿和法尔法，岂不比以色列的一切水更好吗？” Saya boleh mandi di sana, katanya. Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Dia kata. 所以乃曼觉得我有更好的地方是可以更好的地方去沐浴，我何必来到这里？ Kemudian dia berpalinglah, maksudnya dia mengalihkan tujuannya, ia dan pergi dengan panas hati. 最后他还是去了，但是是火高山涨的啦，他就走了。 Saya baca bagian Alkitab ini pun saya rasa bikin panas hati. 所以我们也替他生气，对不对？ Kamu tahu, barangkali ada tanda-tanda orang yang panas hati. Mungkin dia tarik sejak talinya, itu kepala kudanya pun terbegini saja tiba-tiba. 可能我们可以想象到乃曼他怎么样很生气的骑马，他的马也给他拉到啊，不懂怎样。 Suami-suami, kalau istri kamu marah, ada beberapa tanda tahu. Saya tidak cakap tentang istri saya, tapi saya observe beberapa puluh tahun ibu-ibu. Salah satu daripadanya berdiam sepanjang hari. 我发现我和座堂长和他师母有时候有一些的斗嘴的时候呢，发现太太怎么生气呢？第一个的预兆就是一天不讲话。 Yang kedua mungkin dia berceramah terlampau panjang kepada kita. 第二就是一直唠叨，一直讲，一直讲。 Yang ketiga, kamu tahu apa? Dia jalan terlampau laju. 第二就是快跑。 Betul kayaknya aku cakapin ya. tapi saya observe tua muda pun kadang-kadang dalam keadaan begitu. Tapi yang paling teruk lagi wadana tidak mau masak sudah makanan. 会不会有时候连饭也不要煮啊？太生气了。 Itu biarkanlah ibu-ibu kita akan selesaikan sendiri. Tapi Naaman pergi dengan panas hati. 所以呢，乃曼是怒气愤愤的转身走了。 Apa ini Nabi ini jumpa saya pun tidak disuruh kita mandi pula di sana. Bagus lagi tempatku, dia kata. 所以他说这个先知啊，见面都还没见，就叫我去冲凉。 But listen to this in verse 13, and this is very touching to me personally. Verse 13 ayat 13. Kalau di ayat yang pertama, kedua, dia mendengar dia punya servant untuk cadangan supaya mendapat kesembuhan. You know what? Ayat 13, dia mendengar orang bawahannya, pegawai-pegawainya datang mendekat kepadanya. Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. He was listening to his subordinate. 所以在第13节那个的景象已经换了，就是乃曼的仆人进来对他说：“我父啊，先知若吩咐你做一件大事，你岂不做吗？何况说你去沐浴而得洁净呢？”是他的仆人跟他讲的。 He was a great man, and yet he was listening to his servant at home and listening to his officer at work. 所以到最后，乃曼听从他的仆人，他的仆人只不过是在家替他办事的人罢了。 Dan ayat 14 akhirnya dia turun dan membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah. Lalu pulihlah seluruh tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. 于是乃曼就听话了，然后就在约旦河沐浴气回，他的肉就复原，好像小孩子的肉，就洁净了。 What a process to go through in order to be healed. 在医治的过程里面会经历什么？ Ayat 15 saya panggil ini pemulihan kepada si Naaman ini. Dalam ayat 15 dikatakan
bahwa kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia di depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. 所以在整个的医治的过程里面呢，就是一个的信念。在第15节，乃曼带着一切跟随他的人回到神人那里，就是先知那里，站在他面前说：“如今我知道，除了以色列以外，普天下没有神。现在求你收点仆人的礼物。” Di penghujung daripada seluruh pergumulan yang dia hadapi, akhirnya dia memberikan kesaksian, dia memberikan testimoni yang kuat mengenai siapa Tuhan yang dia sembah. 虽然乃曼在听从接受这个医治的过程是很难的，但是到最后呢，他终于顺服下来。He did not do it quietly. He did it in front of all his officers together with him. 因为这个的在那个池的沐浴呢，他不是偷偷的在那里沐浴，他是在他其他的军人面前，就是沐浴气回。That was the first example when someone want to see, want to know the Lord and asking where is He, pasti Tuhan akan menemui dia dengan sungguh-sungguh. 所以正如乃曼他要得医治，他要寻求神，那么呢，就在这个的过程里面呢，神必定来到。Contoh yang kedua dan terakhir adalah mengenai wanita yang sakit pendarahan di dalam Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. 第二个的例子呢，就是在马可福音5章25至34节，这位血漏的女人。Wanita yang sakit pendarahan ini sebenarnya seorang yang telah lama sakit selama 12 tahun. 其实这个生病了的这个女人呢，已经有12年的时间了。Dalam kebudayaan dan pemikiran orang-orang Yahudi, kalau seorang itu ada penyakit seperti ini dengan hormat, mereka akan diasingkan, mereka tidak boleh ikut beribadah, mereka tidak boleh ikut keramaian yang lain, mereka tidak boleh ikut, malahan mungkin juga kemungkinan tidak akan kawin. 所以在希伯来人的文化里面，如果有人患这样的病哦，他们是不能够参与任何的群体聚会的，必须隔离的。 Ada banyak keadaan-keadaan yang sunyi, yang susah untuk dilalui oleh seorang seperti begini. 所以对于一个女人要经历这样的隔离离群，不能够一起呢，其实是很痛苦的。 Tapi wanita ini telah mendengar tentang Yesus dan dia mencari Yesus. Where is He? 但是她听见耶稣，她要去找耶稣哦。 Dalam pembacaan kita dikatakan dalam ayat 25 ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. 25、26节，这个女人患了12年的血肉，在好一些医生手里受了许多的苦，又花尽了她所有的，一点也不见好，病势反倒更重了。 Sakit 12 jam saja sudah terlampau sakit. Apalagi kalau 12 tahun, 12 hari sudah sakit, tapi apalagi kalau 12 tahun lamanya itu susah. 有时候我们只是12个小时身体不舒服，我们都非常的不自然，何况这个女人是血肉已经12年了，还没好。 Dia mungkin bertanya, di manakah Tuhan pada waktu ini? 可能她心中也是在那里呐喊说：“神啊，你在哪？” Ayat 27 dikatakan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. 当他去找耶稣，27节，他听见耶稣的事，就从后头来，砸在众人中间，摸耶稣的衣裳，意思是说，我只摸他的衣裳，就必痊愈。 Dia mendengar tentang Yesus karena ramai orang lain bercerita tentang Yesus. 他听见耶稣，因为很多人都在谈论。 Kesaksian yang kita beri kongsikan di mana-mana sekalipun mungkin akan membantu seorang yang tersembunyi seperti begini. 有时候我们在讲见证的时候，旁边可能有某某人也是在听呢。
Kesaksian Anda di media sosial mungkin akan membantu ramai orang yang mungkin kita tidak tahu menghadapi masalah yang sama. 有时候我们在媒体分享看的一些见证，也有一些的人他们是已经听了。 Ada seorang yang telah membuat pembentangan atau presentation dalam secara national level dan dia mendapat 3 gol sebagai seorang guru, sebagai seorang yang memang hebat dalam pendidikannya. 有时候有一些人呢，就是要成为在教育上有这个的资格，所以他们要做这个的呈现，在网上能够拿到这个的成绩分数打榜。 Suatu hari dia beritahu dalam media sosial bahwa saya mengajar ramai anak-anak di sekolah, tapi anak saya sebagai seorang yang ada penyakit autism, dia kata, saya tidak boleh tolong dalam pendidikannya katanya. Saya rasa sedih sekali katanya. Autism, orang yang ya penyakit autism. 那么有一些的教育家呢，他说呢，我可以在网上教很多人，但是我家中有一个自闭症的孩子呢，我却无法教育他。 Baru-baru ini ada perayaan hari OKU sedunia, salah satu daripadanya adalah mereka yang mengalami autism sebenarnya di dalam itu. Dan orang ini rasa sedih karena tidak dapat menolong anaknya sendiri. Dan dia berfungsi di media sosial, istri saya menghubungi dia sendiri. 所以呢，这个的教授他说，他连他自己有自闭症的孩子，他不能够去帮助，所以他觉得很失望。 Kami boleh membantu karena anak sulung kami juga ada very mild autism. Dan karena kami mengalami itu, menolong dia, rupanya keadaannya lebih teruk daripada apa yang kami alami. Tetapi dalam keadaan seperti itu pun kami boleh membantu sedikit yang karena ada kesaksian di luar sana, maka dia mendengar. Bila anak saya keluar bermain musik dan nampak di YouTube dan sebagainya, orang pikir tidak ada apa-apa masalah. But kami sendiri tahu dan diakui, malahan kami melatih dia dan dilatih untuk melayani seperti begitu dalam keadaan sebagaimana dia ada. Dan cikgu ini mendengar, macam mana kamu ajar anak kamu? Saya kongsi bagaimana pengalaman kami dengan dia. Dia rasa sangat tertolong sebenarnya. 所以座堂长本身呢，他就联络了这位老师，帮助他如何去教育这个有自闭的孩子。因为对于座堂长本身呢，其实这个孩子也是有轻微的自闭症，所以他们知道那一种的感受跟经历。虽然情况是比他本身的孩子更加严重，但是他们就是去帮助他就是对于自闭症的问题。 Tahun lalu saya rasa terkesan sekali karena ada orang bunuh diri dekat dengan police station itu, polisi situ. She was very close to us. Kenapa kita tidak tahu dan kenapa dia tidak datang mencari pertolongan di sini juga? We could have helped the person sebelum dia gantung diri di situ. And yet we have AAC love you. How popular AAC love you out there for people to see. 想起呢，在去年在我们教堂的这个的，就是警察局外面那个桥那里，有人就是吊颈死了。那么座堂长就觉得说，我们为什么不知道有人会面临自尽？为什么他们不会来到教会？为什么我们说 ASC Love You， 我们可以做到哪里？ Perempuan ini mendengar berita-berita tentang Yesus, ramai orang lain bercakap-cakap tentang Yesus pada waktu itu. 所以这个血肉的女人也是一样，她从周围的人的谈论听见耶稣。 Are you one of those who talk more about Jesus today or something else out there or not? Adakah kita adalah sebagian daripada orang yang banyak bercakap tentang Yesus di luar sana ataupun tidak? 我们是那位在外面也常常谈论耶稣的人吗？ Wanita ini kata dalam ayat 28, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh katanya. 这个女人的态度就是说，我只要摸到耶稣的衣裳，就必痊愈。 Perkataan sembuh di sini, asalku jamah saja, asalku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh. Perkataan sembuh di sini dalam bahasa Yunaninya bukan sekadar sembuh secara jasmani.
因为这个的触摸，在触摸来这个的字的意思呢，不只是说我摸到了， Aku akan hidup katanya. I will live, bukan saja heal, but I will live katanya. 但是在原文的意思是说，我摸到了，就是我必要活过来，我必要得医治。 Dengan iman yang demikian dia datang kepada Tuhan. I will live in Christ, dia kata. 所以有信心的触摸呢，我必再一次的活过来，从这个病里面。 Dan bila dia menyentuh hujung jubah Yesus sendiri, ketika itu juga, for the first time in 12 years, untuk pertama kali dalam masa 12 tahun, pendarahannya berhenti. 所以在圣经讲到，当他一摸到耶稣的衣裳的时候，他12年的血漏终于第一次停下来了。 Ayat 29 dan 30, very briefly, bukan saja perempuan itu menyentuh hujung jubah Yesus, tapi Yesus juga merasa bahwa ada tenaga yang keluar daripada dirinya. 所以不单这个女人的动作摸耶稣的衣裳，然而耶稣也感觉有能力从她的身上出去。 Perempuan ini merasa, menyadari penyakitnya berhenti. Yesus merasa ada kuasa keluar daripadanya. 所以这个女人她知道了她的血已经停下来了，而耶稣也感受到有能力从她身上出去。 Kita langsung saja kepada ayat selanjutnya. Kita harus pergi cepat. Ayat 31 dan 34. Dikatakan murid-muridnya menjawab, bila Yesus mengatakan siapa yang menyentuh aku, muridnya kata, lihat ramai orang berdesak-desak di kelilingmu, dan mengapa engkau bertanya siapa menyentuh aku? 所以当耶稣问谁摸我，那么他门徒就说：这么多人都拥挤你啊，你怎么还问谁摸你啊？ Ada dua kumpulan orang yang ada pada waktu itu. Yang pertama adalah yang berhimpit-himpit di keliling Yesus dan menyentuh Yesus secara pribadi. Tapi Yesus tidak sadar, Yesus tidak rasa ada kuasa keluar daripada dirinya. 第一种情况就是很多人想见耶稣，所以就把他很靠近他挤压，但是却耶稣没有感受到任何能力出去。 Kumpulan kedua adalah wanita penyakit pendarahan ini yang hanya menyentuh Yesus dengan iman, aku akan hidup. Maka bila dia sentuh, maka Yesus merasa sentuhan di dalamnya. 第二种呢，就是这女人她没有跟别人一起挤压，她只是摸到耶稣的衣裳，耶稣却感受到有能力出去。 Dalam dunia dan dalam gereja ada dua kumpulan ini juga. Yang ramai-ramai sentuh-sentuh Yesus dekat, terlampau dekat dan kelihatan mungkin juga populer dalam gereja. Tapi Yesus tidak merasa sentuhan iman mereka. 其实我们也是一样哦，无论在外面或者是在教会，有时候我们常常说，哇，我们来教会，但是却感受不到神的能力。 Are you one of them? 我们是其中一个吗？ Tapi ada wanita yang tidak dikenali, wanita yang sakit, wanita yang begitu menderita selama 12 tahun. Bila Yesus mendekati dia, di tengah-tengah orang ramai semuanya, Yesus merasa sentuhan iman perempuan ini. 但是这个身份低微的女人，生病了12年的女人呢，她只是来摸耶稣的衣裳，她就得到医治了。 I pray, saya berdoa supaya kita ada sentuhan seperti wanita ini kepada hati Tuhan. Bukan saja yang berhimpit-himpit di keliling, tapi ada sentuhan pribadi terhadap Yesus Kristus. 我们祷告，我们教会有这样像这个血漏的女人那种触摸的信心，而不是拥挤来到教会而已。 Ayat 33, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus hati memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus Kristus. Ayat verse 33. 那女人知道自己身上所成的事，就恐惧战惊，来匍匐在耶稣跟前，将事情全告诉他。 Dia mengalami kesembuhan daripada Tuhan dengan sungguh-sungguh kerana sentuhan dengan iman. 这女人终于领受了，经历了这个的痊愈医治。 Ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu,
Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan dia ada misi, ada mission. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. 耶稣却对他说：“女儿，你的信救了你，平平安安的回去吧，你的灾病痊愈了。” Kalau Anda telah mengalami sentuhan daripada Tuhan, 如果我们已经经历神对我们的触摸， Tuhan ada misi untuk Anda dan saya. 神同样的已经会将他的使命给我们。 Mission AAC 111 bukan sekadar satu slogan, tapi mandat daripada Tuhan. 因为使命111呢，不是一个标语。 Saya mendapati dalam Alkitab setiap kali orang disembuhkan, setiap kali orang mengalami kesembuhan daripada Tuhan, Tuhan akan mengutus mereka untuk misi yang baru dalam hidup mereka. 那我发现呢，那些经历上帝医治的人呢，上帝一定会给他们使命呢，继续做传福音的工作。 Tuhan tidak pernah mengutus orang yang belum disembuhkan, karena mereka akan membawa banyak penyakit lagi pada orang lain kalau mereka diutus. 因为神不会差遣没有经历医治的人，因为为什么？他们会带更多的感染不好的病毒感染给别人。 Hanya orang yang telah disembuhkan diutus oleh Tuhan. 所以已经受医治的人才能够把上帝的医治传讲出去。 Kalau Anda belum disembuhkan daripada apa-apa jenis penyakit rohani, Anda harus datang kepada Tuhan terlebih dahulu sebelum pergi diutus oleh Tuhan. 所以，如果我们属灵生命有哪里生病了的需要上帝的医治的，让神医治吧，好，让我们可以将好的消息讲给别人。 Saya rasa itu Chinese service dengan happiness group, dengan cell group dan sebagainya berusaha sebaik mungkin untuk membawa kesembuhan daripada Tuhan secara rohani kepada ramai orang, supaya ramai orang akan diutuskan untuk memenuhi misi AAC 111. 我相信，如果透过我们中文部，我们进行的有我们的细胞小组或者是幸福小组等等呢，透过这样的一个的形式呢，能够让更多的人进来，得到神的医治，然后把它传开。 Jadi saudara-saudari, saya telah berikan 2 contoh kepada Anda mengenai mereka yang mencari Tuhan, where is he, yaitu Naaman dan juga perempuan yang mengalami penyakit pendarahan. 所以今天我们早上听见了2个例子，就是乃曼还有血漏的女人，他们寻见主了。 Saya mendorong Anda, di manakah dia bagi kita yang telah menemuinya, marilah kita menolong orang lain untuk menemukan di manakah dia. 我鼓励大家，今天我们已经寻见耶稣的，让我们也帮助更多的人，也同样的寻见主。 Christmas kali ini dengan tema di manakah dia akan memberi kita peluang untuk memimpin orang lain mencari di manakah dia. 让我们这个圣诞主题他在哪儿，也成为我们一个机会，来去帮助其他的人找到耶稣。 Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan menggunakan Chinese service sekali lagi untuk memenangkan lebih ramai orang bagi kemuliaannya, supaya orang yang mencari di manakah dia akan menemui di manakah dia di musim ini secara khusus. 愿在这个圣诞季节里面，神继续使用我们中文部，能够引导的人看见主。 Mari kita bertenang dalam hadirat Tuhan dan kita akan masuk dalam doa bersama-sama.